adab-adab menghadapi kesakitan. Sebab banyak sangat hari ini adab yang telah dilanggari dan kita kerugian. Kalau adab ini diikuti, mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW, para jemaah akan mendapat pahala yang besar. Sebaliknya, kalau adab ini tidak dipatuhi, kita kerugian dua, khasirat dunia wal akhirah. Rugi di dunia kita sakit, di akhirat tak dapat pahala. Maka yang pertama iaitulah kesabaran pesakit serta mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Bila sakit, sabar. Jangan duk mengadu dengan orang. Hari ini kalau kita sakit, mula-mula sekali yang kita mengadu kat siapa? Tak tahu dah jawapan dia. Mesti tulis lalu, oh, sakit gigi tu. Tulis, orang pun tulis kat bawah. Tak? Nak tengok kan? Tak. Jangan duk mengadu kat siapa-siapa. Kita mengadu pada Allah Azza wa Jalla, dan kita boleh mengadu kepada tabib ataupun doktor yang akan mengubati kita. Tak ada kerja. Ataupun jangan duduk mengeluh. Kalau mengeluh, kita akan kerugian. Innama yufass sabirun ajrum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan bagi pahala yang cukup, yang besar kepada orang-orang yang sabar. Ini yang pertama, yang kita kena duduk dalam kategori orang-orang yang sabar. Kemudian tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, ajaban li amril mu'min. Pelik urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya baik belaka. Walaysa lazalika illa li ahadin illa lil mu'min. Nabi kata tak ada orang yang dapat nikmat yang besar ini kecuali orang mukmin. Apa dia nikmat dia? In asabathu sarra'a syakar fakana khairullah. Kalau dia dapat nikmat yang baik, dia akan suka, dia akan gembira, dia akan syukur, maka itu terbaik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairullah. Kalau dia ditimpa kesusahan, dia akan sabar, maka kesabaran itu lebih baik baginya. Ini sifat orang mukmin, duduk dalam dua keadaan, sama ada dia sabar ataupun dia syukur. Jadi kita kena letak diri kita ni dalam keadaan sedemikian, iaitulah sentiasa bersabar kalau ditimpa musibah, dan sentiasa bersyukur apabila kita mendapat nikmat ataupun mendapat kurniaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Yang ketiga, adab yang ketiga, iaitulah orang mukmin mesti sentiasa memohon kemaafan dan afiah, memohon sejahtera daripada Allah Azza wa Jalla, memohon kesejahteraan al-afiah di dunia dan juga di akhirat. Suatu hari, bapa saudara Nabi SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, ajarlah kepada saya sesuatu untuk saya minta. Ajarlah kepada saya sesuatu untuk saya minta. Maka Nabi kita ajar kepada Abbas, Nabi kata, is'alullah al-afiyah, pohonlah, mintalah dengan Allah al-afiyah, minta keselamatan, kesejahteraan. Tak berapa hari, Abbas datang lagi, ya Rasulullah, alimni, wahai Rasulullah, ajarlah kepada aku apa yang aku nak minta. Nabi ajar kepada dia, ya ammi, wahai bapakku, bapak saudaraku, mintalah al-afiyah fid dunya wal akhirah, minta afiah. Jadi para jemaah di sini kita kena belajar sentiasa doa kita, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ingat tak salah satu daripada zikir petang, pagi, petang yang kita baca tu, jumpa tak dalam buku zikir pagi petang? Ada. Salah satu bacaannya yang mari daripada hadis Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, berilah kepada saya al-afwa, kemaafan, wal afiyah, kesejahteraan. Kita minta dua. Yang pertama, minta Allah Ta'ala maafkan kita. Yang kedua, kita minta kesejahteraan supaya Allah Ta'ala sejahterakan kita. Ini permohonan yang besar Nabi kita ajar kepada kita, kerana manusia perlu pada perkara ini. Suatu hari Nabi kita pergi ziarah seorang sahabat yang sakit. Dalam kitab menggambarkan kesakitan ini dengan, dia kata macam anak ayam cabut bulu. Boleh bayangkan, anak ayam ada bulu lain, cantik kan? Kalau anak ayam cabut bulu, nampak tulang saja. Jadi Nabi tanya, limadha ya akhi, kenapa ni? Pelik awak ni. Meminta apa dengan Allah? Sahabat kata apa?
Saya minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, sekiranya saya berdosa, hukumlah saya. Doa dia baik kan, niat dia baik, tapi tak kena. Bila Nabi dengar macam Nabi kata Allahu Akbar, kamu tak mampu, kenapa kamu minta benda ni? Sepatutnya yang kamu minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan. Itu yang kita minta, waqina azabannar. Patut meminta Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa kamu minta ni? Macam kita cabar kawan, tak apa, kalau saya bersalah, hukumlah saya. Bolehlah kita tipu dia. Tapi dengan Allah Ta'ala, kalau kata saya bersalah, hukumlah saya, kita banyak salah. Banyak yang kita tahu dan banyak lagi mungkin yang kita tak tahu kita bersalah. Ini masalah. Pasal itulah Nabi kita ajar di antara doa pagi petang juga, Allahumma inni a'udzubika minasyirik, daripada syirik, wa astaghfiruka. Kan kita minta ampun Allah Ta'ala daripada syirik yang aku tahu dan aku tak tahu. Sebab kadang-kadang kita terbuat benda-benda mungkar dan maksiat tanpa kita sedari, apa kita rasa tak salah, tapi benda tu salah di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kita larang minta bala-bala, lebih-lebih lagi orang-orang yang ditimpa kesusahan. Oh, kena susah sikit, ya Allah biar matilah aku senang. Jangan. Ini celupar mulut namanya orang yang buat kerja seperti ini. Maka yang Nabi kita ajar sallallahu alaihi wasallam, kita diminta supaya berdoa. Coba kata doa ni. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ini baca doa ni. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada lenyapnya nikmat yang telah engkau kurniakan, daripada terjejasnya kesihatan yang engkau kurniakan, daripada bencana yang tidak disangka-sangka, dan daripada segala bentuk kemurkaanmu. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang kita doa ini jangan hilang begitu cepat, jangan hilang begitu saja. Baik, ini di antara mukaddimah pada perbincangan kita ini. Dan di antara lagi yang kita kena buat, iaitulah bersungguh-sungguh ibadat ketika sihat agar mendapat pahala yang sempurna ketika lemah dan sakit. Banyak kali dah saya sebut cerita ni, iaitulah dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke peperangan Tabuk. Bila nak pergi ke Tabuk, Nabi mengatakan, inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fi habasahumul uzur. Nabi kata ada beberapa golongan di Madinah, mereka bersama kita dalam peperangan ini, dalam setiap langkah. Jadi sahabat-sahabat terkejut, ya Rasulullah, kita berjalan naik bukit, turun bukit, kepenatan gini, mereka bersama dengan kita dalam pahala. Nabi kata, na'am habasahumul uzur, mereka tak datang kerana keuzuran. Maka hadis ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa sesiapa yang beribadat waktu dia sihat, sentiasa pergi masjid, pergi majlis ilmu, pergi kuliah, bagi bantu orang dan sebagainya, bila dia sakit tak mampu nak buat, malaikat mari tengok. Kenapa orang ni tak pergi masjid? Malaikat hafazah yang jaga kita bagi maklumat pada malaikat, mengatakan dia tak pergi sebab dia sakit, maka tuliskanlah pahala sempurna seperti yang dia buat waktu dia sihat. Ini orang akan panggil makan pencen. Jadi kalau kita dah sakit dah baru nak pergi masjid, tak dapat lagi lah pahala ini. Maka ambillah peluang ketika kita sihat untuk beribadat sebanyak mungkin. Mudah-mudahan waktu kita sakit kita mendapat pahala yang percuma. Sama juga dengan isu berlaku pada wanita di bulan Ramadan. Ramai yang mengadu, dia kata, ya Ustaz, saya ni bulan akhir Ramadan, orang lain pergi tahajud, pergi ambil Lailatul Qadar, saya tak dapat pergi kerana tak ada salat. Jadi kita katakan isunya sama dengan isu ni juga. Kamu beribadat seawal mungkin di awal Ramadan, insya-Allah di akhir Ramadan, waktu orang duduk tahajud, kalau sekiranya kita keuzuran, pahala akan diberi sebagaimana di awal Ramadan. Ini peluang yang besar. Biasanya cerita-cerita macam ni akan banyak ditanya dan dipersoalkan oleh pihak muslimah.